Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, Presiden Majlis Belia Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan program Bual Bicara Youth Leaders di dalam MBM TV. Ruang yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dalam membincangkan isu-isu semasa yang sangat signifikan. Marilah kita ikuti perbincangan-perbincangan ini dan bolehlah kita sama-sama tinggalkan pesanan ataupun pandangan kita di dalam ruang komen di bawah untuk sama-sama kita bersama dalam perbincangan kali ini. Jumpa di MBM TV. Menggerak belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada sedang pendengar. Hari ini kita bersama dalam rancangan program Bual Bicara Youth Leader. Kita menampilkan seorang tokoh anak muda, Saudara Izzat Afifi Abdul Hamid, selaku Ahli Jawatan Sekerja Majlis Belia Malaysia bagi tahun ini. Jadi topik yang kita akan bahaskan adalah berkaitan soal dimensi moral hak asasi manusia. Jadi Saudara Afifi, Izzat Afifi ya. Jadi mungkin untuk permulaan, mungkin saudara boleh kongsikan apa itu hak asasi dan mungkin apa kepentingannya dan boleh kaitkan dengan juga soal perlembagaan. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa itu hak asasi dan juga dimensi moral? Ataupun dua isu yang sebenarnya perkara yang agak berat untuk kita bincang. Dan sudah tentu tak boleh kita bincang dalam masa 1 jam ataupun 20 minit ataupun 30 minit. Tapi hari ini kita bincangkan secara dasar ataupun secara awamnya apa itu tentang hak asasi dan apa itu moral. Hak asasi dalam bahasa awamnya ialah hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Maknanya undang-undang ataupun undang-undang menetapkan bahawa ada hak-hak tertentu, perkara-perkara tertentu yang setiap manusia harus miliki. Itu secara dasarnya apa yang kita namakan sebagai hak asasi. Apa itu moral? Sudah tentu adab, ketatasusiliaan dan sebagainya. Jadi apabila kita bercakap tentang topik dimensi moral dan hak asasi itu, bermakna kita cuba untuk membandingkan ataupun kita melihat sama ada hak asasi dan juga perlembagaan itu saling melengkapi satu sama lain. Tentang hak asasi dan juga perlembagaan, hak asasi adalah sebahagian daripada perlembagaan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada perlembagaan Malaysia sekalipun, Malaysia telah merdeka 1957 dan juga UDHR, Universal Declaration of Human Rights ataupun deklarasi hak asasi manusia secara universalnya telah pun wujud sejak 1948. Maka apabila drafter of kita punya perlembagaan, pengarang perlembagaan kita bila cuba ataupun bila mewujudkan perlembagaan persekutuan, sudah tentu dia masukkan isu-isu ataupun perkara-perkara hak asasi dalam kita punya perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat kepada perlembagaan persekutuan, bahagian kedua perlembagaan persekutuan menetapkan hak-hak asasi ataupun hak-hak asas yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara. Even ada certain perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan juga menetapkan bahawa undang-undang tersebut termasuklah bukan warga negara. So itu perkaitan antara hak asasi, moral dan juga perlembagaan persekutuan secara asasnya. Baik. Untuk kita mulakan perbincangan kita. Saudara Izzat tadi menyatakan bahawa bicara soal hak asasi itu dijamin oleh perlembagaan kan? Dijamin oleh perlembagaan. Okey, jadi saya ingat ini satu ruang ataupun untuk manusia, individu itu bersuara menyatakan hak pandangan dan sebagainya. Jadi untuk saudara Izzat, bagaimana kebebasan bersuara menyatakan pandangan itu dilindungi oleh perlembagaan dan sejauh mana had ataupun limit untuk kita menyatakan pandangan ataupun kebebasan bersuara? Dalam perlembagaan persekutuan menyatakan dalam perkara ke-10 perlembagaan persekutuan menetapkan bahawa setiap warga negara mempunyai hak untuk ataupun mempunyai kebebasan untuk bersuara. Tetapi dalam perlembagaan kita, seperti mana juga mana-mana undang-undang, setiap perkara itu mesti ada hadnya, ada limitnya, ada hadnya yang perlu ditetap ataupun yang perlu dipatuhi oleh setiap warga negara maupun bukan warga negara Malaysia. Dalam perlembagaan ke-10 ataupun perkara 10 perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa setiap warga negara mempunyai hak untuk bersuara, berhimpun dan juga untuk pelbagai hak-hak lain. Tetapi dalam
perkara 10/3 menyatakan bahawa dalam perkara-perkara tertentu ataupun dalam perkara-perkara yang akan diwujudkan satu undang-undang untuknya, setiap warga negara itu dia patuh kepada tersebut. Contohnya tentang isu-isu sensitif dan sebagainya. Sebab negara kita ini negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Maka perlu diwujudkan satu undang-undang yang menyatakan ini hadnya. Ini perkara yang perlu kita jauhi. Ini perkara yang perlu dilindungi dan sebagainya. Jadi perkara dalam undang-undang kita, Undang-Undang Persekutuan, perkara ke-10 menyatakan bahawa secara asasnya setiap warga negara mempunyai hak untuk bersuara. Tetapi dalam perkara 10/3 menyatakan ada undang-undang yang boleh diwujudkan oleh kerajaan dan parlimen yang membenarkan untuk kita mengahadkan kebebasan bersuara tersebut. Kalau kita membenarkan kebebasan bersuara itu secara total, maka wujudlah kata monarki ataupun anarki dan sebagainya. Baik, Rizat, terima kasih atas pencerahan awal berkaitan dengan soal hak asasi dan juga berkaitan dengan soal dimensi sosial. Jadi kita berehat seketika dan insya-Allah kita akan bertemu selepas ini. Kita dalam program Bual Bicara Youth Leader pada hari ini. Jadi sesi tadi kita telah membahaskan berkaitan dengan soal hak asasi dan mungkin Saudara Izzat tadi telah membahaskan dengan lanjut berkaitan hak asasi. Dan mungkin untuk seterusnya saya pohon untuk Saudara Izzat membacakan lebih sedikit terperinci berkaitan soal apa itu dimensi sosial dan berkaitan dalam kehidupan. Dimensi moral dan juga hak asasi manusia, kita perlu lihat kepada asas hak asasi manusia itu sendiri. Di mana ataupun bagaimana hak asasi manusia itu wujud ataupun boleh tiba-tiba timbul dalam keadaan tiba-tiba. Bila kita bercakap tentang hak asasi manusia, kita boleh lihat sejarahnya daripada zaman Aristotle lagi. Kerana Aristotle ini adalah antara penggerak ataupun yang telah melahirkan konsep-konsep undang-undang. Dan antara konsep undang-undang yang dibawa oleh Aristotle ialah undang-undang semulajadi ataupun natural law. Dan dalam perbahasan yang dibawa oleh Aristotle itu, dia telah mempersebut ataupun telah menyebut tentang jus naturale ataupun undang-undang semulajadi.
maka daripada perkara itu menyebabkan wujudnya ataupun perbincangan tentang hak asasi manusia itu bermula. Hinggalah pada hari ini dengan wujudnya dengan Majlis Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang moral dan hak asasi, pada dasarnya apa itu moral, itulah hak asasi. Apa itu hak, itulah bermoral. Sebab kalau kita lihat kepada undang-undang natural, what is apa yang adil itulah adalah hak, itulah undang-undang. Dan apa itu undang-undang ialah dia mesti yang adil. Itulah mesti yang bermoral. So kalau bukan perkara itu bukanlah, ataupun kalau perkara itu tidak bermoral dan tidak boleh dianggap sebagai undang-undang, maka itu bukannya hak asasi. So kalau kita bercakap tentang hak asasi, dia mesti bermoral. Tapi ada juga perbincangan yang lebih lanjut dan sebagainya, termasuklah bagaimana tentang keadaan sekarang ini apabila hak asasi itu telah mula berkembang, wujudnya kata isu-isu tentang hak asasi yang tidak diterima oleh bangsa-bangsa ataupun negara-negara lain. Itu boleh perbincangkan lebih lanjut lah. Tapi secara dasarnya, apa itu moral, itulah hak asasi, dan apa itu hak asasi, itulah. Jadi bagaimana kalau dimensi sosial ini, dimensi moral ini diabaikan? Macam mana, apa kesan itu? Bagi saya, bila kita bercakap tentang hak asasi, dia tidak diabaikan. Tetapi sudut pandang orang yang bercakap tentang hak asasi itu sendiri. Contohnya bila kita pergi ke barat, bila kita bercakap tentang hak asasi barat, mereka dari segi ataupun mereka akan fikir dari sudut world view dia ataupun sudut pandang dia. Kalau kita pergi ke Asia, kalau kita pergi ke negara contohnya Asia Barat yang lebih menekankan keagamaan Islam dan sebagainya, sudut pandang hak asasinya itu berbeza, betul-betul berbeza. Contohnya macam kalau negara Islam, dia mempunyai declaration yang berkaitan tentang hak asasinya yang berbeza. Kalau tidak silap saya tentang satu deklarasi yang telah di Aman Declaration yang berkaitan tentang hak asasi dari sudut pandang Islam. Jadi tidak ada perbezaan sebenarnya, ataupun pada dasarnya moral dan hak asasi itu segandingan. Cuma bagaimana kita menginterpretasikannya, bagaimana kita mentafsirkannya dan bagaimana kita pandangnya itu yang berbeza. Dan itu terpulang kepada negara-negara ataupun bangsa-bangsa itu untuk menentukan. Tetapi bagi saya, moral dan hak asasi segandingan. Cuma apabila kita melihat ataupun membahaskannya, sudah tentu kita ada perbezaan pandangan dan sebagainya. Jadi nak dikatakan bahawa soal dimensi moral, hak asasi ini maknanya sememangnya dijamin oleh semua kepercayaan agama. Maknanya semua agama itu menyantuni dan juga memelihara soal hak asasi. Sudah tentu, saya rasa kalau pergilah mana-mana bangsa sekalipun, setiap bangsa sudah tentu mempunyai undang-undang yang wujud. Dalam satu-satu tamadun harus ada undang-undang. Tidak ada tamadun yang tidak mempunyai undang-undang. Jadi undang-undang itu yang menentukan bangsa tersebut, dan undang-undang itu yang kita boleh anggap sebagai kata dasar kepada hak asasi dan sebagainya. Juga kalau kita pergi mana-mana agama, sudah tentu setiap agama itu mempunyai undang-undang dalam agama tersebut. Dharma ke, undang-undang ke, fiqh ke dan sebagainya. Itu adalah kata undang-undang, asas dalam agama, bangsa. Itu juga boleh kita anggap sebagai hak asasi. Tapi apa itu hak asasi yang kita sebut dalam UDHR, Deklarasi Antarabangsa ataupun Universal Deklarasi Sejagat tentang hak asasi, itu kita bincang lebih lanjut. Okey, baik. Begitu ya para pendengar sekalian, dimensi moral, hak asasi manusia itu saling berkait. Mana kehidupan antara langit, bumi dan soal keinsanan itu saling berkait. Jadi kita berehat seketika dan insya-Allah kita akan bertemu sebentar lagi. Bertemu kembali kita dan semoga kita dapat terus manfaat daripada hasil perbincangan berkaitan dimensi moral, hak asasi manusia. Baik Saudara Izzat, saya ingat kalau berkaitan soal hak asasi,
Malaysia antara yang terkehadapan dan juga kalau di Malaysia kita ada Suahakam yang konsisten memperjuangkan soal hak asasi kemanusiaan. Jadi kalau di peringkat antarabangsa kita pergi jauh sedikit. Kita ada Majlis Hak Asasi Manusia PBB. Jadi bagaimana kedudukan Malaysia dalam majlis tersebut? Baik, terima kasih. Antara bukti komitmen kerajaan Malaysia dalam menegakkan hak asasi manusia ialah penubuhan Suahakam di bawah Akta Suahakam sendiri. Yang mana antara fungsi Suahakam ialah pertamanya memantau tentang isu-isu hak asasi manusia dan juga keduanya memberi nasihat dan memberi syur-syur tentang penambahbaikan hak asasi manusia di Malaysia. Dan apabila dia peringkat antarabangsa pula pada tahun 2006. Walaupun UDHR ataupun Universal Declaration of Human Rights sudah pun wujud sejak 1948, tetapi Majlis Hak Asasi Manusia itu baru saja ditubuhkan, diwujudkan dalam anggaran tersilap saya dalam 2006. Ditubuhkan hasil daripada satu resolusi di bawah General Assembly of United Nations ataupun Mesyuarat Agung PBB. Dalam 2006 tersebut maka wujudlah Majlis Hak Asasi Manusia. Dan setelah itu wujud lagi satu mekanisme baru yang telah diperkenalkan oleh Majlis Hak Asasi Manusia, ialah apa yang kita namakan sebagai Semakan Berkala Sejagat. Semakan Berkala Sejagat. Semakan Berkala Sejagat. Dan di dalam Majlis Hak Asasi Manusia itu sendiri, Malaysia memang mempunyai peranan yang begitu baik dan juga mempunyai peranan yang aktif. Terutamanya dari segi memberi syur dan juga bagaimana hendak menambah baik tentang hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Apa antara isunya yang pertamanya, Malaysia pernah, tidak silap saya, pernah menjadi ahli kepada Majlis Hak Asasi Manusia. Dan setelah diwujudkan UPR itu ataupun Universal Periodical Review ataupun UPR, Universal Periodic Review ataupun UPR ataupun dalam bahasa Melayu Semakan Berkala Sejagat, Malaysia telah mengambil bahagian. Dan setiap negara PBB telah diminta ataupun telah diwajibkan untuk disemak tentang hak asasi manusia setiap 4 tahun sekali. Dan sejak diwujudkan sudah 2 kali Malaysia disemak. Dan terakhir hasil daripada semakan tersebut, Malaysia menerima syur dalam 200 lebih. Kalau tidak salah saya dalam 232 syur daripada negara-negara lain. UPR ini yang membezakan UPR dengan yang lain ialah syur di bawah UPR ini adalah daripada negara-negara. So it's a peer review punya proses ataupun proses yang mana negara lain akan memberi syur dan memberi recommendation tentang bagaimana kita boleh menambah nilai dan sebagainya. Hasil daripada tersebut 232 syur ataupun recommendation diterima oleh Malaysia. Baik. Daripada 106 negara. Dan tidak saya, Malaysia antara negara kedua pada banyak sekali menerima syur di peringkat Majlis Hak Asasi Manusia. Dan itu menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai peranan yang begitu baik, telah bermain peranan yang begitu baik di peringkat antarabangsa khususnya tentang hak asasi manusia. Baik, Saudara Izzat, sangat menarik bila Saudara Izzat menceritakan bagaimana peranan Malaysia terutama dalam soal hak asasi manusia. Bermaksud Malaysia juga tidak ketinggalan sebagai sebuah negara yang berdaya saing dan juga memberikan respon dan juga keprihatinan terhadap isu yang berlaku di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Baik, Saudara Izzat, saya ingat untuk keseluruhannya mungkin Saudara Izzat boleh buatkan satu kesimpulan bagaimana dalam topik dimensi sosial hak asasi manusia ini yang boleh Saudara Izzat rangkumkan secara keseluruhan. Baik, apabila kita bercakap tentang moral dan hak asasi, bagi saya pandangan peribadi ia tidak boleh dipisahkan. Dan pertamanya ialah yang keduanya ialah banyak stigma masyarakat. Apabila kita cakap tentang human rights ataupun hak asasi, kita merasakan itu adalah pandangan barat. Sedangkan anything yang melibatkan undang-undang, melibatkan mempertahankan juga meningkatkan hak seseorang, itulah hak asasi. Dan di Malaysia kita mempunyai Suahakam dan sebagainya. Dan di Malaysia dalam perlembagaan sendiri menyatakan bahawa ada hak-hak tertentu di bawah perlembagaan bahagian kedua yang menyatakan itu hak sebagai warga negara Malaysia. Dan moral dan juga hak asasi tidak dapat dipisahkan dan tidak ada isu berkaitan tentang itu. Kalau ada pun isu, ia lebihnya kepada tentang tafsiran tentang hak asasi itu. Tetapi pada hakikatnya hak asasi itu perlu kita pertahankan, perlu kita jaga. Dan selagi mana ia tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, maka itulah
yang harus kita pertahankan dan kita terus memperkasakan hak asasi di peringkat Malaysia dan juga memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang apa itu hak asasi dan apa hak-hak rakyat Malaysia dalam negara kita Malaysia ini. Baik, menarik apa yang dibahas oleh Saudara Izzat berkaitan dengan dimensi moral hak asasi manusia. Suatu perspektif yang baru wajar kita ketengahkan bahawa bicara human right, hak asasi itu bukan kebaratan semata-mata, tetapi itu ada satu kesantunan ataupun yang perlu diangkat untuk memberikan ruang pada individu dan juga kepada masyarakat supaya ada ruang untuk bersuara, menyatakan pandangan dan sebagainya. Baik, sampai sini saja untuk rancangan Bual Bicara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Izzat di atas perkongsian. Dan semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua untuk lebih berjaya pada masa akan datang. Menggerak belia. Terima kasih saya ucapkan.